Okey, apa khabar semua? Okey, saya Cikgu Mia. Hari ini kita tengok bab 1, contoh 8, muka surat 12 dalam buku teks anda ya. Okey, mengenai pengkiraan efisien. Apa maksud efisien? Efisien bermaksud apa? Cekap, lebih cepat. Okey, pengkiraan yang lebih cekap, yang lebih baik, lebih cepat. Okey, kita tengok contoh Contoh 8. Okey, kita tengok A dulu. Kita tengok soalan A dulu. Alright. So, A 29 tambah 38 tambah 2 sama dengan apa? Tengok. Ini dia guna hukum Kalis sekutuan. Itu dia buat kurungan untuk 38. Dia buat pengkiraan untuk 38 tambah 2 dapat 40 dulu. Okey, mengapa? Apa itu Kalis sekutuan? Okey, tengok dalam nota, dalam buku teks anda, kita tengok Kalis sekutuan. Hukum Kalis sekutuan ialah, tengok ini, kalau A campur B campur C adalah sama, you buat A campur B dulu atau you buat B campur C dulu, jawapan dia sama. Contoh kalau 1 tambah 2 tambah 3, kalau you buat 1 tambah 2 dulu, you dapat 3 tambah 3, you dapat 6. Atau 1 tambah 2 tambah 3. Okey, you buat 2 tambah 3 dulu, you dapat 5. So, tambah 1 pun dapat 6. So, mereka adalah sama. Kalis sekutuan bermaksud you buat mana-mana dulu. You buat kurungan ini dulu ke atau belakang dulu ke, hasil dia adalah sama. Okey, so kita mengaplikasikan Kalis hukum ini, macam formula ini, hukum ini untuk soalan ini. Okey, kita buat 38 tambah 2 dulu. Mengapa? Sebab 38 tambah 2 kita boleh dapat 40. Dan kalau 40 campur 29, kita senang dapat jawapan. Kita tahu 69. Kalau kita tak aplikasikan ini, alright, kalau kita tak aplikasikan hukum, so apa you kena buat? You kena ini tambah ini dulu. Okey, 29 tambah 38, then you kena bilang. Lebih susah. Banding dengan you buat 38 tambah 2 dulu, kita boleh dapat 40. So ini pengkiraan yang lebih efisien, lebih cekap, lebih cepat untuk dapat jawapan. Okey, then sekarang kita tengok soalan B pula. B 2 kali 24 kali 2 darab 24 darab 5. Okey, tengok apa dia buat. Dia guna hukum Kalis tukar tertib. Tukar tertib. Tertib ialah susunan. Tengok dia cuma susun sahaja. 2 ini dan 24 dia letak depan, 2 dia letak di belakang. 24. Mengapa dia buat itu? Lepas tu dia buat Kalis sekutuan lagi. Tadi kita buat Kalis sekutuan untuk penambahan. Kalis sekutuan juga boleh diguna untuk darab. So 2 darab 5 kita dapat 10. Dan 24 darab 10 kita terus boleh dapat 240. Itu lebih cepat. Okey, itu lebih cepat. Okey, kita tengok apa itu Kalis tukar tertib. Okey, apa itu Kalis tukar tertib? Okey. Alright, kita tengok Kalis tukar tertib. Tertib ialah bermaksud susunan. Okey, tengok ini. Tukar tertib ini. A campur B sama dengan B campur A. Memanglah. 1 campur 2 3. Atau you tulis 2 campur 1 pun 3. Mereka adalah sama. You buat tukar tertib, susunan yang terbalikkan pun you dapat jawapan yang sama.
Begitu juga dengan pendarapan. 1 kali 2 you dapat 2, atau 2 kali 1 pun you dapat 2. Sama juga, sama sahaja. So hukum kalis tukar tertib bermaksud you A campur B sama dengan B campur A. Okey, walaupun you susun dia terbalik. A darab B sama dengan B darab A. Okey, ini yang kita aplikasikan di sini. Tukar tertib. 2 darab 24 sama dengan 24 darab 2. Tukar. Susunan dia sahaja. Lepas tu kita buat apa di sini? Ini kita aplikasikan kalis sekutuan. Okey, apa itu kalis sekutuan? Kita buat dia dulu. 24, okey, 24 darab 2 darab 5. Kita buat ini dulu. Macam tadi kan? Ini pun kita buat ini 38 tambah 2 dulu sebab dia dapat 40. Lebih senang. Kita buat 2 darab 5 dulu supaya kita dapat 10. Dan 24 darab 10 dapat 240. Lebih senang. So, kalis sekutuan juga boleh diaplikasikan untuk pendarapan. Darab pun sama, campur pun boleh. Okey, kita boleh guna untuk tambah atau darab. Itu mana-mana you buat dulu, you tambah ini dulu ke, you tambah belakang dulu, sama. Atau you darab 2 nombor di depan dulu, atau darab 2 nombor di belakang dulu pun you akan dapat jawapannya sama. So kita aplikasikan ini untuk lebih senang dapat jawapan, untuk pengkiraan yang efisien. Okey? Ini sebab kita aplikasikan tukar tertib di sini. Tukar tertib, tukar tempat, dan kalis sekutuan ialah kita buat mana dulu. Kita buat 2 darab 5 dulu. Okey? Supaya lebih senang dapat jawapan. Berbanding, alright, kalau soalan ini you tak aplikasikan apa-apa, apa akibat dia? Alright, kalau you buat terus 2 darab ini, you dapat 48. Dan you kali darab dengan 5, ini you lebih susah nak dapat jawapan. Berbanding dengan you dapat 10 dulu, lebih senang dapat jawapan. Okey, sebab 48 darab 5 you nak dapat apa itu lebih susah. Fikirlah untuk dapat jawapan. Okey? So, itu tujuan dia kita guna. Itu tujuan dia kita guna hukum ini untuk pengkiraan yang efisien. Sebab itu kita aplikasi ini. Alright. Kita tengok soalan C. Alright. 7 darab dengan 3040. 3040. Okey, tengok apa dia buat. Dia pecahkan 3,400. Dia tukar dia jadi 3,000 tambah 40. Tak salah. 3,000 tambah 40. Memang jumlah dia ialah 3,040. Lepas tu, okey, ini dia aplikasikan hukum kalis agehan. Dan dia dapat ini. Apa benda ini? Alright, tengok apa itu hukum kalis agehan. Alright, kita tengok ini. Alright, tengok ini hukum kalis agehan. Alright, tengok ini. Alright, A darab dengan kurungan B tambah C adalah sama dengan A darab B tambah A tambah dengan A darab C. Okey, tambah di dalam kan adalah sama dengan U darab ini tambah dengan ini. Okey, ini kalau tambah. Kalau di dalam dia ialah tolak. Kalau sini tolak, dia A darab dengan B tolak C adalah sama dengan A darab B tolak A darab C. Ini panggil hukum kalis agehan. Contoh ini soalan ini. Bermaksud macam tadi kan? Ini adalah tambah.
So, you buat tambah. So, 7 darab 3,000 tambah 7 darab 40. Okey, mengapa kita buat ini? Sebab 7 darab 3,000 lebih senang. 7 darab 3 kita tahu 21. So, ialah 21,000. And then 7 darab 40, kalau 7 darab 4 kita dapat 28. Sebab ini ada kosong, kita ada kosong. Tadi 7 darab 3 kita tahu ialah 21. Then belakang ada 3 kosong kan? Dia ialah 1000, so you tambah 3 kosong di belakang. Ini pun sama. So, ini kita tambah, kita boleh dapat 21,280. Lebih senang. Okey, kalau tidak, okey, tanpa, kalau you tak guna hukum ini, you nak darab, okey, you nak darab ini tanpa kalkulator lah, tanpa kalkulator. You nak tahu jawapan ini ialah ini. Lebih susah. Lebih susah kalau berbanding dengan kita aplikasikan hukum Khalis agihan. Okay, so cikgu ulang so soalan ini 7 darab 3,040, dia pecahkan dia pecahkan ini jadi 3,000 tambah 40. Tujuan dia ialah sebab 3,000 darab dengan 7 lebih senang dapat ini 21,000. And then 7 darab 40 lebih senang dapat ini. Dan last baru kita tambah ini 2, jauh lebih senang daripada kalau kita nak darab ini 2. Ini sini lebih senang dapat jawapan berbanding dengan ini. So ini adalah pengkiraan yang ini dipanggil pengkiraan yang efisien, yang lebih cekap. Okey?